Dapatkah kamu fahami lirik di dalam lagu ini? Di dalam lagu tadi, ia menerangkan tentang apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita patuhi ketika berada di dalam bilik sains. Pada pandangan kamu, adakah semua murid dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? Peraturan bilik sains perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Selain itu, mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di bilik sains. Mari kita lihat peraturan-peraturan bilik sains yang perlu kita patuhi. Peraturan yang pertama adalah buang sisa pepejal ke dalam baku sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Cuba kamu perhatikan apa yang akan berlaku sekiranya kamu membuang sisa cecair ke dalam bakul sampah yang berlubang dan sisa pepejal ke dalam sinki. Sekiranya sisa cecair dibuang ke dalam bakul sampah yang berlubang, ia akan mengalir keluar melalui lubang-lubang di bakul sampah tersebut. Dan ini akan mendatangkan bahaya kepada pengguna-pengguna lain sekiranya mereka terpijak sisa cecair tersebut. Dan sekiranya sisa pepejal dibuang ke dalam sinki, ia akan menyebabkan sinki tersumbat. Dan apabila sinki tersumbat, ia akan menyebabkan air melimpah keluar dan mengalir ke lantai. Ini juga akan membahayakan pengguna-pengguna yang lain. Peraturan kedua adalah bersihkan semua peralatan dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Lihatlah apa yang akan berlaku sekiranya kamu tidak mematuhi peraturan ini. Ia akan menyebabkan kamu tidak boleh menjalankan penyiasatan sains dengan lancar kerana peralatan yang kotor dan berselerak. Peraturan yang ketiga adalah maklumkan kepada guru kamu sekiranya kamu tercedera atau terdapat rakan kamu yang tercedera. Kamu tidak perlu takut untuk melaporkan kepada guru tentang kecederaan kamu, kerana sekiranya kamu lambat untuk melaporkan kepada guru tentang kecederaan kamu, ia mungkin mengakibatkan kecederaan kamu menjadi semakin parah. Selain itu, kamu juga perlu maklumkan kepada guru sekiranya terdapat alat atau radas yang rosak dan pecah. Begitu juga dengan alat dan radas yang rosak tadi. Sekiranya kamu tidak melaporkan atau memaklumkan kepada guru tentang peralatan dan alat yang rosak atau pecah, ia mungkin akan mendatangkan bahaya kepada pengguna-pengguna yang lain. Peraturan yang seterusnya adalah sebelum memasuki bilik sains, kamu perlu meninggalkan beg di luar bilik sains dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Mengapakah beg sekolah perlu diletakkan di luar bilik sains? Beg sekolah perlu diletakkan di luar bilik sains kerana sekiranya beg sekolah diletakkan di dalam bilik sains, ia boleh mengganggu pergerakan pelajar. Cuba perhatikan semula pada rajah ini. Pada pandangan kamu, adakah semua murid dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? Cuba perhatikan dalam bulatan merah. Di dalam bulatan merah tersebut, terdapat sebuah radas yang pecah. Tetapi, murid-murid itu tidak melaporkan kepada guru. Ini bermakna murid-murid tersebut tidak mematuhi peraturan bilik sains. Mari kita lihat semula peraturan-peraturan bilik sains yang perlu kita patuhi. Yang pertama, jaga kebersihan dan keselamatan setiap masa. Yang kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Yang ketiga, simpan alat dan radas ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Yang keempat, buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Yang kelima, buang sisa cecair ke dalam sinki. Yang keenam, maklumkan kepada guru jika ada murid yang tercedera. Yang ketujuh, maklumkan kepada guru jika alat dan radas rosak atau pecah. Dan yang terakhir iaitu yang ke-8,
Bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains.